Alhamdulillahi Rabbil Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Allah anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكمالك وعدد لكماله سبحانك يا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى إني آمنت بربكم فاسمعون إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني وأعطنا محبتك ورحمتك وعنايتك آمين ثم أما بعد. Alhamdulillah, muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Ta'ala masih lagi panjangkan usia kita dalam sihat wal afiat. Tuhan beri berbagai-bagai nikmat untuk kita gunakan nikmat tersebut. Nikmat yang Allah Ta'ala masih lagi kekal bersama dengan kita. Kena dengan jalan Allah Ta'ala suruh. Kena dengan perkara yang Allah Ta'ala redha. Semoga perkara yang Tuhan bagi kepada kita ni, hak kita panggil nikmat hari ni, berkekalan lagi. Berkekalan makna perkara hak ada sama kita ni ada lagi. Contoh macam mana sihat, Allah Ta'ala beri lagi sihat kepada kita. Harta untuk kita gunakan harta pada jalan Allah Tuhan beri lagi. Ataupun kita panggil kata masa luar, perkara-perkara sebut tu itu adalah anugerah. Kita panggil nikmat daripada Allah yang mana Allah Ta'ala masih lagi bersama dengan kita. Oleh itu, ingatlah dalam perjalanan hidup kita, kita jagalah apa yang Allah Ta'ala perintah kepada kita. Jaga di sini makna tunai. Tunai. Balah mana disebut dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi kata, ihfazillah tajidhu amamaka. Peliharalah perintah Allah. Begitulah juga jauhilah larangan-larangan Allah. Bilalah kita jaga perintah Allah dengan makna perkara hak Tuhan suruh kita buat, suruh hak wajib. Apa saja yang Allah Ta'ala perintah wajib kita buatlah. Junjung segala-gala habiskan kita, dan kita jauh segala larangan Allah Ta'ala, larangan haram tu
sejauh-jauh kita boleh jauh. Bila kita boleh buat dua perkara tadi tu, jaga perintah Allah, jauh larangan Allah, nascaya kamu akan selalu merasai kehadiran Allah bersama dengan kamu. Kita berasai kata Allah bersama dengan kita. Dengan sebab kita jaga dua benda tadi. Jaga perkara Allah Ta'ala suruh, kita panggil perintah Allah hak wajib, dan kita jauh segala haram, segala perkara yang Allah larang. Kita akan dapat merasai Allah akan bersama dengan kita. Bila kita tak jaga dua benda tadi, perintah Allah gitu-gitu yalah, buat gatik, dak gatik, tekah gajing, ada semangat, ada orang panggil kata ada email kuat sikit, buat. Tekah taklah mana, tekah kurang, tak buat, tinggal galik-galik. Lepas tu hak haram, kadang-kadang tanya buat, kadang-kadang tinggal. Jadi tak kemah. Jadi celah-celup. Itu menyebabkan kita berasa jauh dengan Allah. Berasa kata kita tak sakut pun dengan agama Allah. Berasa tak ada hal pun hidup kita, dosa pun tak apa. Tinggal perkara wajib pun tak ada masalah. Kita buat bila-bila pun boleh. Ini menyebabkan kita kau sari, kau jauh dari Allah, kau sari, kau berasa agama kita ni tak ada beri guna gapo dalam hidup kita. Ini perkara yang sepatutnya kita kena ingat dalam hidup kita hari-hari. Dua perkara hak sebut sani, Allah Ta'ala, Nabi SAW bersabda, jagalah, peliharalah dua benda saat ni, perintah Allah dan jauh segala larangannya. Kita akan berasa kehadiran Allah bersama dengan kita, berasa kata Tuhan bersama dengan kita semua. Jaga benda tu. Lalu tu muslimin muslimat, para penonton yang bersama dengan kita lebih kurang hak masuk ni 100 orang lebih dah ni deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana beri salam dalam ruangan live ni, itulah jawab pesalannya. Hak mana kita tak sebut nama, kadang-kadang kita sebut nama, kadang-kadang kita tak sebut nama di sini. Hak mana beramai ni masuk ni, daripada mana cuba beri penerangan sikit, beri penjelasan sikit, nyata ke tak suara weh. Takut ke suara tak nyata ya. Kadang-kadangnya jadi tak bunyi katik, kadang-kadangnya bunyi. Dia ngikut arung juga. Ada arung juga itu apa ni, pika ni. Kadang-kadangnya bunyi molek, kadang-kadangnya mari beragai tak bunyi, nyata molek kali deh. Tolong beri confirm sikit, kata nyata ke tak speaker hak kita duduk dengar ni, suara dan gambar tepat-tepat masing-masing lah. Saudara kita duduk tengok di mana, di rumah ke di mana ke, cuba beri confirm sikit nyata ke tak. Ni baru saudara kita kata nyata ni, Alhamdulillah. Sebagaimana biasalah, mana-mana saudara kita yang bersama dengan kita malam ni, terima kasih banyak-banyak yang mana tolong sebarkan live ini melalui kita panggil share itulah. Share supaya saudara kita hak tak tahu boleh tahu katik. Saudara kita, adik kakak kita ataupun sahabat-sahabat kita hak tak boleh dengar, boleh dengar katik melalui share kita. Melalui kita sebarkan live ini. Moga dapat manfaat walaupun tak banyak, sikit-sikit tak apa dah. Ni saudara kita daripada Kotomo, Chatchin, maknanya nyata jelas. Sebagaimana kita duk buat nak malai lah, kalau tak ada uzur, tak ada halangan gapo, kita baca kitab. Baca kitab 40 hadis penawar hati, yang mana saudara kita hak duk bersama nak malai kali nak kita ni tahu dah. Kalau hak tak biasa tahu lagi, hak baru masuk malam ni, itulah maklumat bagi hak baru masuk. Kata tiap-tiap malam mulai daripada lebih kurang pukul 8.30 kita baca kitab. Lebih kurang sejam lebih-lebih lah. Jarang nak baca sampai 2 jam, sejam lebih-lebih, kadang-kadang sampai sejam setengah. Tekahnya galik itu, tekahnya tarik panjang sampai sejam setengah. Tekah kata baca biasa gitu sejam 10 minit, sejam kadang-kadang agak sampai sejam 20 gitu lah. Maknanya kita baca nak tiap-tiap malam satu buah hadis Nabi SAW untuk nak perubah hati kita. Kerana nama bagi kita ni 40 hadis penawar hati, untuk nak perubah hati kita yang ada penyakit, hati kita yang ada masalah. Lalu tu kita masuk dalam pengajian kita, dalam kitab kita, hak mana rumah mana ada kitab. Ada saudara kita duk tanya, kata kitab jual ke tak weh ustaz weh? Oh, kita tak jual kitab weh. Kitab kita duk di Padang Besar sekarang ni, kita duk di Padang Besar. Jadi di Padang Besar ni tak ada kedai kitab.
Kalau kata ada kedai kita boleh tolong beli hatta melalui poh gitu hatta ngapoh gitu, tapi pada pesan tak ada kita. Mana-mana saudara kita duduk di Taning boleh beli di Taning ada kali. Kedai Haris di Taning ataupun dalam kedai jalan kalau tak ada apa ni di kedai Haji Jaafar tu bahasa apa atau Kok Palah Kok Noh mana-mana duduk dekat tu boleh lah pergi royak ketua kita nama kita 40 hadis penawar hati. Maka kita duk baca kitab ni lah lebih kurangnya 2, 3, 4, 5 ni malam dah. Malam ni kita masuk bicara dalam hadis yang keempat dah malam ni. Jadi mana saudara kita ada kitab hadis di rumah bahasa nak nadah kita boleh kita buka di kitab muka 22 deh. Tengok di kitab muka di 22. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Hadis yang keempat hak kita nak bahas malam ni, kita nak baca malam ni di atas nama tajuknya merampas sebilah kayu miswak sudah boleh membawa padah. Merampas ni kita panggil curi lah, bahasa kampung kita mudah-mudah kok. Curi kayu miswak. Kayu miswak ni kayu sugi tu. Ambil dengan tok royak tu itulah panggil curi ataupun merapah, ropok. Ialah berlaku masuk dalam istilah ambil barang orang tu tak redha. Kita pergi ambil perkara hak orang tu tak tahu ataupun tu tak redha, tu tak setuju, itulah nama berampas, meropok ataupun curi. Ialah hak tulah saja. Bila tu tak redha, bila kita pergi ambil tu redha, tu tak apa. Barang ni kuno biar aku tu ambil ambil dapat ke selipar yo. Kita tak apalah. Pasal tu ya beri, tu ya izin ataupun tu dia redha. Tu punya harta tu redha. Ini gimbik dengan tu punya tak redha. Tu punya tak setuju. Tak kira lah benda gapo tu, asal kata harta lah. Harta benda hak demo. Barang hak demo duduk dalam milik demo kita gimbik dengan tu tak kena, tu tak redha, itu panggil kata merampas. Maka dalam tajuk hadis yang kita nak baca malam ni ialah merampas sebilah kayu miswak. Kayu miswak ni kayu sugi tu. Kayu sugi tu orang berbuh kadang-kadang buh kocek bawa pergi kayu sugi tu. Kita pergi ambil kayu sugi dengan tuai dia tak kena, tuai dia tak redha, tuai tak benar, tuai tak jang, tuai tak halal, maka itu menyebabkan di akhirat sana kita dihumbang dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kayu rating je. Ni kita nak bahas bicara malam ni tentang dengan hadis dia ambil harta lah, kita panggil ambil harta orang dengan tuai ke tak kena, tuai tak izin, tuai tak redha. Ingatlah ini salah satu menyebabkan di akhirat sana kita tak selamat daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. An Abi Umamah Iyas bin Sa'labah Al-Haris radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iqtata'a haqqa imri'in muslimin bi yaminihi faqad awjaba Allahu lahu an-nar wa harrama alayhi al-jannah. فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله فقال وإن قضيبا من عراق رواه مسلم. Hadis ni riwayat daripada Imam Muslim. Imam Muslim riwayatkan hadis ini. Lagi pula ada satu hadis, maka dalam muka ni dia bagi dua hadis malam ni. Tentang dengan harta benda orang yang kita ambil dengan tuai tak redha lah. Riwayat yang satu lagi wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala lamma kana yawm Khaybar aqbala nafarun min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalu fulanun shahidun wa fulanun shahidun حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار نعوذ بالله من ذلك في بردة غلها أو عباءة
rawahu Muslim. Dua-dua hadis ni riwayat oleh Imam Muslim. Dua-dua hadis ni. Maka kita tengok terjemah bahasa Melayu kita. Takdi lafaz hadis dengan bahasa Arab. Kita tengok terjemah. Kita tak reti bahasa Arab penama, tak tahu dia kata orang. Bila kita mari tengok terjemah salin ni bahasa daripada Arab kepada bahasa Melayu kita, insya-Allah lah kita reti, tak reti pula bahasa Melayu. Nah, reti dah lah bahasa Melayu. Apa yang diartikan hadis yang diriwayat daripada Abi Umamah tadi, dan begitulah juga arti hadis yang diriwayat dan daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Dua-dua sahabat tadi tu. Arti hadis yang diriwayat daripada Abi Umamah Yasin Sa'labah Al-Haris radhiyallahu anhu tadi, dia kata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengambil hak milik seorang dengan hak milik muslim, hak milik seorang muslim dengan apa? Dengan supahnya. Lagu mana? Yakni mengambil dengan secara paksa ataupun berapah. Dengan supah kata ni baraku ni wallahi wala hadak li, itu panggil ambil dengan bersupah ataupun ambil dengan secara berapah. Curi kita panggil rapah ambil. Curi tu tak ada, perang ambil. Tu rapah. Oh ni rapah, ropok berat lagi. Ropok tu boleh ambil dapeh lu dah. Ambil benda tak di palong baris bagamu. Tak pisah di perut, baris baik duduk tangan tu. Ini panggil ropok. Rapah ni curi. Curi ropok rapah tu ya meh-meh tulah. Ya makna gimbik bagi hak orang tu boleh tak redha. Ini semua menyebabkan dihumbang, menyebabkan seksa dalam neraka akhirat sana. Katanya orang yang gimbik hak milik orang muslim dengan secara supah ataupun dengan secara rapah ni, maka Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan neraka baginya. Nauzubillah. Neraka ni wajib masuk. Wajib masuk neraka. Dengan sebab ia gimbik bagi hak orang ke, mewajibkan baginya neraka dan telah mengharamkan syurga untuk masuki orang hak baik bagi orang tadi. Orang ropok rapah bagi orang tadi haram masuk syurga, wajib masuk neraka. Kama dia bila kata begitu, Rasulullah sebut begitu, kama dia ada seorang lelaki bertanya, kalau hanya bagai yang sedikit ya Rasulullah, kira lagu mana bagai sikit ya, bagai kecil ya? Bagai sikit ya Rasulullah, lah mana kamu? Kira juga ke haram juga ke masuk dalam syurga, wajib masuk neraka juga ke kana? Orang kita tanya, sahabat lah kita tanya ni. Lalu Nabi SAW menjawab, walaupun hanya seganting kayu arak, sekadar ganting stakar ganting, sekadar ganting besar kalian ni ya, ganting besar sekadar kata kalian ni, oleh halus dah ni lagi seganting seputung kayu arak. Apa kayu arak? Kayu yang digunakan untuk bersiwak, kayu sugi tu dah kita ayat ni, kayu sugi. Allah tengok tu, sekadar kayu sugi pun kalau gembai haram dah masuk syurga Allah, wajib masuk neraka Allah. Pahala ni ada setengah-setengah tu gak ambil tanah, la ilaha illallah, tanah bukan sikit, berara tipu tanah gitu kan namu, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Tak ada ni tengok ni, dengarlah sebeda Nabi. Moga-moga ada orang panggil kata ada rasa deguh dalam hati sikit, walaupun tak banyak tak apa dah, ada sikit rasa deguh dalam hati. Berat aku ada kat ni sikit ni, salah ni ya bak gini ni ya memang lah, tak adalah kita ni salah dengan orang ni bak harta ni. Kadang-kadang pak tanu, kadang-kadang bak jual beli, kadang-kadang bak harga-harga orang, biasa wasa penjah cok 13 tahun tak hata-hata, la ilaha illallah, cok orang tu harta orang kita tahu dapat kecok, buat kira pocok. Harta orang tak kira cok ni. Rasulullah kaya atau walaupun seputung kayu sugi pun haram dah masuk syurga Allah, wajib dah masuk neraka. Apa ni cok besar ada kayu sugi lagi. Jangan main ni orang kampung dah. Jaga-jagalah bagi orang gitu-gitu. Kalau bagi hak ada lagi, kita katakanlah orang penjecok dia mau 2-3 bulan dah tak ada pergi hantar bagi orang, dia mau pun nak guna.
Jamai pergi penjara mudah sangat. Penjacak tak weh, mudah. Pendapat bajak ke weh, dia nak diketakin itu mudah. Tapi siapa peria taknya hatta kelik bajak kau weh. Kamak ke itu kan tu. Mamak ke main-main kata dah, tak main-main tu. Ni Rasulullah ayat ni walaupun segating daripada kayu pun kalau mbek dengan tak betul, mbek dengan tua tak redha, ni haram masuk syurga, wajib masuk neraka. Jangan main-main dah harta orang, jangan main-mainnya. Ni kita dengar hadis-hadis gini, moga-moga kita boleh betul lah, boleh ingat klik. Ingat klik daripada harta orang ataupun benda-benda hak orang, hak kita pernah penjara, pernah ambil, patut terlupa, tak ingat nak hantar. Sekiranya kalau benda tu ada lagi, pergi hantar klik lah. Pergi hantar klik, tak padah. Tengok-tengok tak ada dah. Cok hak penjara 2 tahun lalu habis dah. Tak tahu mana dah. Ingat duk tak wah mah kita tengok tak ada dah. Tinggal ada hulu. Ni wajib rati kelik harta orang. Wajib rati kelik giau mak. Kano. Dalam malam dengan ustaz duk ngajar malam. Aku penjecok mu ingat dak 2 tahun lepas. Belum ada Covid. Ingat. Cok wah ya Allah mu penjara tak atas-atas aku terlupa dah cok tu. Jadi gini mak. Lalu ni cok mu tinggal ada hulu mak. Kira aku mana mak? Mau beli apa kok cok hari tu? Cok mahal tu. Cak boyo dah mengangur mulut. Contoh katakanlah kira 200 dah lah. Walah saya beli 1 pak ya. Gomo dah dia 60 ko. Tak apalah dia nak 200 harta dia. Kena pergi hatta, kena bayar kali pada kita duk susah di akhirat sana. Hatta kali hatta kali. Kalau tu kita contoh penjecok, penjara bajak, kadang-kadang penjara apa sajalah, baju ke, je ke, cicing ada ni buat warung pasal penjara cicing penjara bakar cicing ke Hai kisah perak. Ada kelik-kelik pergi kadar mana tak tahu. Penjara cicing, penjara duit lah banyaknya. Ni wayat tu. Ya menggelau mai tengok tu. Weseng duit ni. Tekah nak mari perut Allah lembek tekak lebih pada beleda lembek ngok-ngek mintalah aku ni kalau dengan orang lain aku dak rutang hari dah aku malu nak minta duit ni, aku malu nak bertetek kat orang. Tapi dengan mu yo aku ingat kata mu aku ni jok mana-mana lagi dah. Tak ingat ke hari tu kita lari sekolah 2 orang lopak pagar lari kat keru sadanya bakit siapa kat lopak pagar mari nak bertetek duit. Siapa peria boleh duit 2,000 tu Allah tu tak lekat dah. 2 minggu janji nak bayar, siapa 3 minggu tu tak lekat dah. Fak barikan milik tu kelak. Tengoklah orang bergetar duit orang bayar. Bila duit ada bayar, tapi tu lah dia tak bayar, lepas ada tak bayar bila bayar duit kita nak akar duit ni. Minta maaf ni. Nak buat kerja tak boleh ni Covid ni. Abang-abang tukar ataupun tukar tayar kereta boleh. Tukar mek kereta, mek 17, 18 tukar lah ni. Habis 24,000. Boleh, tapi duit orang 2,000 tak boleh bayar. Ni perangai deh, perangai orang berhutang duit orang tak boleh bayar, ingatlah weh. Akhirat sikit lagi haram masuk syurga ni, wajib masuk neraka. Tak ada tu dengan duit 2,000. Walaupun tak usah kata 2,000, 300,000, sejuta sekali pun. Duit orang, harta orang mesti kena bayar klik. Ni Rasulullah kata walaupun kayu rating je, haram dah masuk syurga. Wajib dah masuk neraka. Apa tah dengan duit? Bayar. Bisa bayar. Ni duit tak ada, harta lain belana. Minta maaf lah, buat kerja tak boleh tanah berada jual tanah. Dah harta orang kan jual tanah. Jual mutu tu. Mutu 2-3 teh 4 teh jual mutu. Buat bayar hutang orang. Ni kalau nanti boleh buat kerja sikit. Kalau nanti dia tu baik ni sikit insya-Allah dah apa. Walau awak 3-4 tahun masa nak butih gitu janji 2 minggu je. Ngepek kat orang hutang ke dia malam ni deh. Pasal gitu sungguh gitu dak weh. Neh. Penonton lagu mana ramuk gitu dak weh. Masa nak mari bergetar tu Allah. Kak nak teriak, kak nak sembah kita. Lalu ni nyawa seteru kita. Nampak muka kita biu lagi, nampak muka kita biu. Nampak kita duduk kedatai tak cinggah terus. Walah ada gaduh motor tu kedatai tu. Pong nampak motor kita ada kedatai pum tengok lain, makan tek dah lain. Tak usah makan kali. Dia tak boleh lah lagu tu. Ini bukan daripada perangai orang Muslim, bukan perangai orang beriman lagu tu. Kalau tak ada sungguh, tak boleh bayar lagi, tak ada harta lagi, kecek betul.
minta maaf weh. Jawab leh ni nak masuk Malaysia tak leh. Oh minta maaf lah, kedai aku Malaysia anu habis cokas demo tu. Demo nyampe tak sebi dia duduk liar yo. Tak sebi duduk liar. Ni liar mari beli gol lain boleh. Beli bagai tu pergi situ makan angin sini check in situ kata pino. Guna duit bukan sikit-sikit. Tak orang tak boleh bayar tu pelik tu. Dengar weh, dengar. Sama lah ambo pun supalah sekiranya kalau ada pesan ni nasihat menasihati. Wa tawasau bil haq, menyampailah tausiah. Pesan ni dengan kebenaran supaya kita dapat boleh ada insaf di dalam hati kita. Berasa tak boleh weh main bagai gini. Tengok ni. Rasulullah sebut ni. Walaupun benda kecil je, balah mana kayu sugi akhirat sikit gi, wajib masuk dengan aku. Haram yang masuk syurga Allah. Wah apa tah duit okey, apa tah harta benda okey. Mutu pun ada. Masa zaman dululah, zaman budak-budak dulu dah duk cerita. Learning tu boleh ada lagi. Zaman budak-budak dulu dah kata Allah buat lari lembu lah benda. Sekarang buat lari lembu. Oh harta orang tu. Akhirat sikit lagi orang yang rapah curi lah kita panggil. Ya curi gapo Allah Ta'ala akan ambil benda tu sakut tak tekak merupai azab. Kalau ya curi tanah sejeka, Tuhan ambil tanah 7 lapis ni tak atas tekak dia menerak dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Menerak dalam neraka dengan sebab dia zalim, ambil tanah orang sejeka, kena tindih di 7 lapis di atas tekak dia. Tu curi tanah, orang panggil hipik tanah dah. Kalau kita curi lembu akan sakut tekak kita. Curi cok tak hantar penuh dengan cok tepas tak ada tekak kita. Kita buat zalim kat orang. Buat zalim kat orang, kita panggil kata ambil harta dengan secara tak betul dengan gapo, Allah Ta'ala akan azab dengan sakut tekak dengan benda tu lah. Lepas tu ni nak pesan lah. Kebanyakan hak kita pergi ceramah di kampung-kampung orang, kebanyakan kita pesan lah. Pesan guna sebut-sebut supaya ingat-ingat teh. Hak mana hidup pasang wasa buat makan sijik tau. Ni orang Tino lah, orang Tino golek. Pasang pergi wasa sijik. Pergi sijik wak akal lah, wak akal sijik ada orang wi lembu sekor ataupun wi kambing 2-3 ekor, wi tik serati untuk apa ni? Untuk nak gula, nak buat sup, nak buat gapo sijik ni, nak jamu orang mari akan sijik. Bila bergula pokok tu siap apa, tak jamu lagi, nak jamu lepas zuhur tadi. Wak doang akal jap tak didah. Mula lah pukul 9, pukul 10 bakak marilah buat ramai-ramai mung seye, oning gula, oning nyayu. Nak nanti nak jamu lepas zuhur nu. Bo tak ada nak sapa lohor lagi pukul 11.30 tu nya masak dah lah. Gula masak dah, sayur masak dah. Nak jamu lepas zuhur ke. Bila masak dah, wak Tino tadi tu wak klik dah catung orang. Wak klik dah. Mung wak klik secatung, ni wak klik sebakuk, tu wak klik setengah puyuk, ni wak klik kerak puyuk. Wak klik dah. Ya wak klik gapo tu? Gula, nyayu. Hak siapa dia tu? Hak siapa dia ya wak klik tu? Hak dia tu nak pergi maaf di siapa dia tu. Wak klik curi, orang panggil fuak curi gula sijik. Jangan weh kat weh moci-moci weh, jangan main pasal duk menyuri gula sijik tu. Ya kena beri jamu orang dulu. Pasal orang beri lembu, orang beri kambing untuk nak jamu orang. Bukan untuk kita buat kelik semakuk seorang. Ni tak ada apa, tak ada nak jamu buat kelik dah. Catung muku sikit. Jamu orang kata minta maaf weh, jadi lauk nambah habis dah. Pasal ada buat kelik dah tu. Kena jamu dulu, kena jamu akhirat gigi berat tu. Buat tu, buat curi gula sijik tu. Pernah ceratik gula di tekak ni. Allah. Pernah gula di tekak ni. Buat malaikat tanya, "Fuak nama gula-gula di tekak tu?" Itulah fuak curi gula sijik. Istighfarlah banyak apa-apa hari ni buat kerana kita tak tahu dah makcik dah, tak tahu dah mangah mak dah ni, kita tak tahu tu. Istighfarlah apa-apa hari ni buat kerana ramak kita tak ada apa, moga kita mari duk tolong. Tak leh esok-esok kena we lepas jamu dulu. We lepas jamu siap, ada orang boleh makan belako, sapa belako, jamu orang sijik otok lebar ni. Lepas pada tu tengok lebih banyak lagi gula le khawah. Banyak lagi lebih nyayu, ramuk lagi banyak lagi lebih ni. Tak Imam kata mana weh, puak-puak duk nyayu, duk gula tak ada ni. Tok Bila kata marilah pak ambil sikit-sikit seorang weh, puak mari duk buat tak ada ni, barang lebih banyak ni pakak baklik lah sikit-sikit seorang. Baru halal, baru halal. Karena kalau taruh punah.
Situ boleh kita ambil buat klik sikit-sikit seorang, catung seorang. Lepas daripada jamu dulu. Ni tak ada nak berjamu, je pakat buat klik berdarah pok dia. Tak boleh lagu tu, tak boleh. Ni banyak ke lah, kebanyak ke bukan makna semua ni. Kebanyak ke tu gak. Pesen ni. Pesen masa tak ada nak tahu kat mana lagi ni buat klik dah secatung seorang. Gitu juga tepat pulau. Ni tepat pulau pula. Orang panggil curi gula tepat pulau. Curi gula 40 ke mana? Ya mari makan pulau. Betul lah nak mari untuk laki tak boleh mari. Untuk laki atau mungkinlah aku sakit gigi tak boleh pergi hari ni. Bini mari sore naik kereta orang puluk ramai-ramai tu. Siapa bet nu wasiat yang makan ni pergi makan puluk lah dengan tuai puluk. Ni aku mari dah ni makan puluk ni cabut wis 100. Jadi gini ada abang aku tak boleh mari weh hari ni aku mari sore tak apa. Lepas ada tu ya kelik ya pusing dia kat belakang tu. Pak orang duk masuk tu, orang panggil pasal awakmu ni, pusing dia bakal pasal awakmu, ya royak kat orang duk masuk tu. Orang duk gulai kata bergulai dua catung. Buh tu tu, akal buluh tu. Tu buh sayur tu, tu solok-solok buh belakang. Ya minta ada dia tuai puluk. Kalau tak minta, tu orang panggil curi gula tempat puluk. Habisnya buat kelik, boleh setik dia. Tak boleh lagu tu tak boleh. Ya tu orang jangan tu. Curi gula, la ilaha illallah. Akhirat gigi penuh dengan solok dengan berapa dia tekak tu. Jadilah esok-esok kalau nak juga royak kat tuai puluk. Minah weh, apa pula? Inilah aku mari makan puluk jadi abang aku tak boleh mari hari ni duduk sakit gigi. Boleh ke tak aku nak ambil gula lah sikit cadel-cadel buat kelik nak makan nasi tengah hari tadi. Solok-solok tak sikit semualah bagi hak ada tu. Ya tu ambil ambil semua dah. Ambil dengan kawah-kawah. Baru kita boleh ambil. Ya peracuk tu nama dia ambil dengan kawah tu. Nah ya kata ambil lah tak ada apa. Lagi royak kau orang apa. Tu baru halal, baru boleh ambil kita dapat benar daripada tuai dia. Ini perkara yang banyak ke nak berlaku lah. Di tempat-tempat kita kebanyak ke ada setengah-setengah dah nak berlaku. Jaga-jaga lepas pada ni jangan buat main-main weh dengan harta orang. Walaupun kita kata Allah dapat ke gula secatung ya. Dapat ke akar buluh ya. Tak boleh. Harta orang. Bila harta orang mesti kena dapat kebenaran daripada tuai dia dulu deh. Begitu juga saat ni orang tino. Ni orang yatim ni jaga nak main hidup ambil gula gitu. Orang yatim ni sekerih boleh buat isap daun rokok. Sekerih sekocek buat kelik. Pergi kedai kopi, isap rokok, daun rokok, tukar takai pergi mari abang-abang tengok. Mana dah sekerih aku. Kelik boleh sekocek sekerih. Tiba-tiba siapa pergi rumah, silap dah ambil sekerih orang. Tak nyata. Secekok duduk rumah dia. Duduk hatur darah sekerih aja. Dengan pok-pok lelaki, pok yatai-yatai, akhirat gigi penuh dengan sekerih dia tekak kalau tak ada. Malaikat kata pok nama pula sekerih dia tekak tu. Tu dia pok pesen bahasa ambil sekerih orang. Jangan harta orang tu. Telefon lagi. Sekerih dia pula dua ni. Yakub dah ni dah. Halo kau, Kana? Dah sekerih mu lekat tangan aku kelik ni lagu mana? Kau tak mari hantar wajib kena pergi hantar harta dia walaupun kita atas sekerih kali mokok kali pun. Ni pengajaran daripada Islam cuma kena cuma weh. Kita tahu dapat ke sekerih buat kira. Kalau hak orang cuba kita wasa mana? Cuba dia ambil sekerih kita tengok ni enggak ada dah kok bakar mana dah sekerih. Tentulah mulut ikut tu baik. Nate tu dah tu baik pasal apa kita nak urus sampai tu baik tak oleh tu. Begitulah mana kena timbal rasa. Jamai kita ambil hak orang tak tahu dapat ke sekerih. Jamai orang ambil hak kita. Apa rasa kan? Begitulah kena timbal rasa lagi mari. Dah. Ni royak tentang dengan harta benda jangan kita buat main-main. Jangan merengan-rengankan harta orang walaupun sekerih, walaupun gula, walaupun kita panggil tepung buku, hak pesen masuk orang jiran tepung pesen tepung ni orang berjiran. Kita berjiran. Walaupun berjiran saat ni kita atas sepupu kita atau wadik kita sekalipun. Bila kita masuk dalam rumah je, masuk dapur, barang haduk bawah saji kalau tak dapat izin ni daripada ataupun dia tak tahu kita pergi ambil makan bawah saji tu, hukum dia kita rapah. Ini banyak berlaku ni. Masuk dalam rumah adik, buka saji tengok. Ada tepung bokor, tepung putu ataupun manis-manis. Ya makan dengan tak ada orang tahu pun manis juga si labu ni. Harai tu. Harai. Yang ni. Walaupun tak Allah dapat adik kita. Tak boleh adik pun hak dia. Tak boleh. Kena dapat izin ni.
Tu hak lepas hari kita pergi minta maaf lah, kita minta maaf. Hak lepas hari nak buat rana. Dah, hak lepas hari kita gilah dengan sama adik kita ataupun jiran kita. Aku dengar malai ustaz kata tak boleh weh makan barang baik tu weh. Tak boleh pada hukum dia. Kena biar tawar dulu kata mari masuk dapur makan ni. Tepung apa beli tak di tas kata ikan tak di sedap juga dia makan dapur. Baru boleh kita makan ni dia tak boleh tahu, dia tak ada tawar lagi. Masuk 2-3 keping dah tepung akak tepung apa dalam mulut. Tak boleh. Dengan gini esok kena girah, kena selesai ataupun malam ni selalu ada peluang takut kena mati malam ni. Halo gitu dulu, halo hei. Kira aku mana ni? Aku makan tepung akak, mu tepung buku, mu marah dulu ni. Ustaz kata tak boleh ni. Mu tak tahu apa aku makan dulu. Tu ya ta Allah monggo kira sebeli makuk sudahlah. Kena bayar esok kata tak apalah aku nak pergi bayar esok monggo kena monggo. Tak apa bayar kena bayar. Hari abang orang, harta orang. Mesti kena bayar deh, mesti kena bayar. Jangan main. Inilah Nabi buat bandingnya walaupun rating ni bukan boleh makan benda tu. Orang makan tak tu? Rating tu. Rating awak bersugi dia tak makan, dia buat berdugi je. Walaupun rating tu sekalipun kalau ambil dengan tak dapat kebenaran daripada tuan punya, haram masuk syurga Allah. Wajib masuk dalam neraka. Jangan main weh harta orang. Jangan main deh. Jangan buat geng-geng main. Jangan kita kira barang kecil, jangan kira tu Allah dapat ke Allah, jangan. Bagi okey. Lalu tu hak lepas mari kita apa ni minta halal ataupun kita hantar klik kalau bagi ada lah. Kalau bagi tu ada lagi contohnya cicing pasal bagi makan ataupun cok kita panggil bagi alat-alat kerja cok penjewa apa tahun dah mari bajak nyen nebah orang hatta nak hantar klik milik demo tak ada kita nak masuk dengan sebab bajak dengan sebab cok tu hantar klik ni. Hantar klik. Kalau tak ada dah hilang dah ganti. Nak bayarlah apa harga cok mu apa harga bajak mu nyen nebah mu aku klik tak rumah hari tu raik tu kena bayar tu okey. Nah, begitulah juga kita penjam mutu okey. Penjam mutu orang pergi balik gapo tu kita kena tanggungjawab tu. Ni pandai penjam pergi balik pergi bergurih buat tak tahu. Tak boleh. Hak demo. Bila tu tak izin kita buat balik mutu demo gurih balik patah tangan patah apa kita klik atas awak tak tahu kita tak boleh. Malaikat tu kata tak apa aku tahu atau mu tak ada duit bawalah aku baik kita apa barulah selamat kita. Kalau tu kata aku tak jam aku nak baik ambil butuhku molek-molek kan. Ambil mutuku tak ada balik kan. Necang royak atau kalulah saling kepok saling gapo kok gurih-gurih semua ni ada 3,000 wajib kita kena bayar. Sebab hak okey. Hak okey deh. Allahu akbar nak kata berapa banyak dah buat main-main dengan benda-benda hak orang ni. Ni dengarlah pesan ni daripada Nabi kan Nabi kata aujabalahun nar wajib masuk neraka wa harrama alaihimul jannah dan haram masuk syurga Allah. Mana azab lah mana azab. Mana azab. Lagi pula dah dibawa riwayat daripada sebuah hadis yang lain tentang dengan apa ni barang dalam milik orang kita jangan buat mudah-mudah. Sebuah hadis lain pula dah riwayat daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mertua Rasulullah lagi sahabat Rasulullah. Sayyidina Umar ni kita dengar semua kisah dia dah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini digelar kata rima di dalam Mekah hari tu. Dalam kota Mekah hari tu orang bekan, orang yang gagah, orang yang pernah nak bunuh Rasulullah, tapi bila dia bersama dengan Rasulullah dia jadi orang yang selembut-lembutnya hati dia. Ni Sayyidina Umar. Allah dengar kisah dia tu gak dak belum pada masuk Islam. Rima. Dia tubuh besar, bahkan pula kalau orang bergocoh di dalam masa Nabi tu dalam bandar Mekah masa Nabi hari tu dia umur satu umur. Kalau bergocoh orang panggil gocoh apa? Muay Plam. WMA Muay Plam ni. Boleh dia umur kerana dia gagah. Bahkan orang lain pergi buru nate guru keje buru Belanda arna ya buru singo buru rima nak royak atas hebat dia Sayyidina Umar gagah lagi besar tu besar tak besar Sayyidina Umar ni kalau dia duduk diri
sama tinggi dengan orang duduk atas kuda. Kepala orang duduk atas kuda ni dengan Sayyidina Umar duduk berdiri sama to, sama tinggi. Orang besar. Ya jalan bunyi gegup, 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 ya jalan. Satu ketika dulu belum pada Islam lah, masa jahiliyah, ia pernah nak bunuh Rasulullah, pernah nak buat nyanyo kepada Rasulullah. Duk cari mana Muhammad. Aku sendiri nak bunuh Muhammad, pasal orang lain tak wani nak bunuh. Orang lain gerai cakap, buat musyrikin masa tu gerai cakap kat Nabi, tapi nak buat tak wani. Kerana apa? Kerana Nabi anak beranak Quraisy. Anak beranak Quraisy ni bukan orang biasa, bukan orang kebaca-kebaca, bukan orang korek-korek, orang hebat. Anak beranak Quraisy. Anak beranak Quraisy kalau pergi buat dia, habis adik-beradik hak bakar Quraisy ni akan turut orang buat tu, walaupun masuk dalam lubang bawak pun dia mau cari cebulih. Ya saya sungguh anak beranak Quraisy ni sama-sama dia. Habis tu orang tak berani tek Nabi. Waktu Nabi duduk dalam Mekah tu, belum pada hijrah tu, orang tak berani walaupun dia mau bercakap. Nabi duk bawa Islam, duk ajak orang kepada beriman, dia tak kena buat musyrikin lah, buat kafir lah, pakat tak kena, tapi tak wani nak buat. Kenapa? Kerana anak Nabi kita anak beranak keturunan Quraisy, dia mau tak wani nak tek. Tapi dalam hatu ramai-ramai ni Sayyidina Umar. Kenapa? Kerana dia pun Quraisy juga. Sayyidina Umar kata, aku sendiri, Muhammad aku sendiri. Asah pedai ni, asah pedai Syian duk nak bunuh Nabi kita. Jalan tengah-tengah berjalan ni tu, jumpa dengan satu orang. Dia mau tegur, Umar apa ke mana ni? Nak pergi kanan ni weh, gaduh-gaduh nampak tu, bawa pedai yang metong tu. Aku nak pergi bunuh Muhammad. Hari ni Muhammad lekat di kemulah hari ni. Aku nak bunuh Muhammad hari ni. Katanya orang lelaki tu, pada pergi bunuh Muhammad, baik pergi bunuh adikmu Fatimah. Kerana boleh kata gitu? Kerana Fatimah sedih dan ia berimeh dah dengan Muhammad. Ia bersama dah dengan Muhammad. Pada pergi bunuh Muhammad, bunuh adikmu dulu. Ia ikut Muhammad dah. Lalu itulah Sayyidina Umar hak duk nak pergi kepada Nabi, nak pergi bunuh Nabi tu, tukar. Paling pergi cari adik dia, Fatimah. Bila pergi cari adik dia, Fatimah tu, siapa di rumah Fatimah, ada 3 orang dalam rumah Fatimah. Fatimah, tok laki dia, lepas tu seorang lagi kita tak ingat nama. 3 orang duk ngaji Quran. Duk ngaji Quran masa tu tak boleh sebar dengan secara terang-terang, pakat nusuk-nusuk, baca Quran pun dengan nusuk-nusuk ya. Takau kalau tahu di fuak kafir musyrikin bakal sakit tubuh lu dah. Ya tapanya, teboknya, song macam-macam dia buat. Tahu kata orang ni berimeh dengan Muhammad, orang ni bersama dengan Muhammad, susahlah hidup. Kalau menega, pakai kena boykot dah. Kedai-kedai taknya beli demo, taknya tolong demo. Itu nak royak susahnya orang berimeh peringkat awal waktu mana duduk di Mekah. Susah. Pakat duduk dalam rumah senyap-senyap, baca Quran kokoh. Umar mari gum katak itu. Fatimah buka betul, Fatimah buka betul. Naling roh buat lain lagi. 2-3 orang tu pakat lagi dah nusuk ni tok duduk dalam rumah, hak ni duduk lagi bawah katil, lari. Takut tengok bunyi suara Umar tu, kejut. Adik dia pergi buka Fatimah tu, buka. Bila buka makan napah dah. Makan menapah lu dah. Tengok walah adik dia tu, adik Tino pula. Kita orang jadi abang ni, adik kita hak Tino, tak datang hati nak pergi duk tapah lagu tu. Dia tapah dah. Guling-guling, tubik darah kat lingo, tubik darah kat hidung adik dia Fatimah. Bila tubik darah dia tengok adik dia sapu darah tubik kat hidung, sapu darah tubik kat lingo, hati mari bulak sia belah dah. Muka adik nak murid juga, tapi siapa peri tengok adik main cip darah gitu, rasa mari sia belah, rasa mari lembut hati. Dia tanya, "Munduk baca apa ni?" Duk baca apa? Tanya dengan lemah lembut lah. Jawabnya Fatimah, baca Quran. Mana aku nak tengok lagu mana Quran? Baik mana apa dia kata? Katanya Fatimah adik dia, abai tak boleh baca. Kerana abai najis. Abai cuma kalau abai nak baca, abai kena pergi mandi dulu, bersih tubuh dulu, lepas mari baca. Sayyidina Umar bunyi gitu selalu roh dia. Paling tubik daripada rumah, kelik buat bersih dulu, pakai air lain, mandi pokok tu ni, mari semula. Wahai Fatimah, aku bersih dah. Aku mandi dah, pakai cuk comel dah. Untuk nak baca Quran. Baca Quran surah Taha 5 ayat mula tu. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa tu. Tengok sampai akhir tu. Kalau kita duduk dengar sama-sama tu lah. Bila baca Taha mulai, Sayyidina Umar ni mengalir air mata.
menilih air mata dengan tak sedar, tak khabar ke diri. Waktu mana dia baca surah Taha ambil je awal nak sampai di ayat kelima tu, air mata mengalir tu baik pada mata dia dengan tak khabar, tak sedar pun. Akhir-akhir dia kata, wahai Fatimah, membawa kulah pergi jumpa dengan Muhammad, aku nak jumpa dengan Muhammad. Ini nak rakyat kata, walaupun waktu dulu dia orang bekai, orang bengih, orang yang kerah, orang yang baik, orang yang kata lambat bunyi dia, nak pisah, nak bunuh lu dah. Akhir-akhir Allah Ta'ala bagi hidayah kepada Sayyidina Umar melalui surah Taha 5 ayat pertama tu. Habis itulah bagi ibu-ibu ataupun bagi mana-mana isteri lah, mana-mana isteri yang suami tak bertanggungjawab. Ada banyak dia mau mari duk tanya hamba tu dalam ni, dalam syek ni, dalam chat ni, mari duk tanya. Kadang-kadang setengah isteri tu hak nyanyo lah, hak royak nyanyo tu, boleh tok laki tak berapa tahun, tok laki tak tanggungjawab, pergi main dengan tino lain. Allah kena pasal tu gak nyanyo. Ni di antaranya, bacalah surah-surah ni, ayat-ayat ni. Semoga Allah Ta'ala lembutkan hati laki kita ataupun hati anak-anak kita kerah tu. Baca surah tu, amal dengan surah Taha ayat 1 sampai ayat 5. Amal bacalah bubuh, baca di berah ataupun baca di air, bubuh dalam tujuan. Semoga-moga bekas ataupun berkat surah-surah tu boleh melembutkan hati-hati anak kita ataupun hati-hati suami kita yang tak tanggungjawab. Bukan semua ni, setengah-setengah lah. Setengah-setengah yang tak tanggungjawab terhadap perkara yang wajib dia tanggung ni. Banyak orang mari duk tanya-tanya kita ni, banyak lah pasang-pasang tu dah. Ini di antara nak rakyat kisah Sayyidina Umar lah, bila dia meluk Islam, dia bersama dengan Rasulullah dan dia jadi orang yang selembut-lembutnya hatinya. Sayyidina Umar dulu pada Islam dia ni orang kerah, orang payah menangis, tapi setelah daripada Islam dialah orang yang paling mudah kali menangis. Bunyi ya ayat Allah, bunyi ya azab neraka, bunyi bak kubur, bak gapo, menangis selalu dah, ngalir air mata oleh tanah ketakut teh, oleh kerana hati dia lembut, hati dia ada takwa kepada Allah tinggi. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia ni ada iman dah. Belum ada tu dia tak ada iman. Bila tak ada iman dah apa dah. Bila ada iman, dia lah orang yang paling lembut-lembutnya. Menangis semua. Lambat nampak gapo yang menangis dah. Tampak nampak bak akhirat menangis dah. Waktu mana dia jadi Amirul Mukminin setelah kewafatan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia jadi raja lah, ganti lepas pada Sayyidina Abu Bakar. Waktu dia jadi Amirul Mukminin, satu ketika dia bawa gandum ni, pikul gandum bagi kepada rakyat-rakyat. Payah tu nak orang dulu. Orang-orang dulu contoh yang terbaik sekali jadi pemimpin, jadi ketua. Tak ada kata suruh orang dak, tak ada kata ambil gandum kuni bagi kat rumah tu. Ambil ni sakar ni bagi kat rumah ni, dak. Pikul sendiri bagi tempat rumah rakyat dia. Rakyat mana tak ada bergandum, dia bagi. Rakyat ni tak ada beras, bagi. Rakyat ni tak ada sakar, dia bagi. Pikul sendiri. Satu ketika dia pikul beras, pikul gandum gitulah seguni. Pikul sampai tengah jalan, orang tengok, Amirul Mukminin pikul beras. Moga orang kenal dia raja. Amirul Mukminin ni raja, bukan ayub, raja yang takluk di berapa negeri besar lah. Ayub ni dalam satu negeri je, raja ni di berapa negara di bawah takluk dia. Habis lagi masa Sayyidina Umar ni takluk hingga sampai Palestin, hingga sampai Andalus, takluk dia luah. Waktu mana Sayyidina Umar ni luah takluk dia, pemerintah dia luah sampai Palestin. Tengok luah tu cara mereka. Bila dia bawa gandum seguni ni, orang bawah dia lah, kita panggil lapis tahan, lapis pon, tengok Amirul Mukminin bawa diri tu, bawa gandum sendiri, minta, wahai Amirul Mukminin, letaklah gandum tu, amba sendiri nak pikul gandum, nak pergi royak lah, nak pergi kepada mana. Dia pun letak gandum atas belakang dia, menangis dah, teriak tu dah. Engkau siapa kawan tu nalih siap roh aku. Apa ni, aku kecek tak salah betul mana ni, aku kecek tak kena betul mana ni. Siapa Amirul Mukminin menangis ni, siapa Sayyidina Umar menangis, apa ni. Katanya Amirul Mukminin Sayyidina Umar kata gini, aku menangis bukan gapo-gapo, aku mari teringat di akhirat sikit lagi. Aku ingat akhirat sikit lagi, sekiranya
Di akhirat sikit lagi aku duk pikir ni guni ni bukan berah dak, bukan gandum dak, aku duk pikir dosa di guni ni dalam guni ni aku duk pikir dosa ni. Ada kedok orang mari sanggup nak pikir gosok hati aku, dia mari terfikir di sana dah. Sekiranya di akhirat sikit aku duk pikir dalam guni ni dosa bukan gandum dak, ada kedok orang mari nak pikir ganti aku, ada kedok orang mari nak tolong pikir ganti aku. Aku berasa pun tak ada. Tu aku berasa pun tak ada tu yang menangis tu. Aku berasa pun tak ada. Habis itulah aku letak beras, aku letak gandum, nangis. Pasal apa? Ya ingat di sana tu dah. Ini nak royak kata iman sahabat Nabi gitu tinggi, jauh iman dia hingga sampai gitu lalu. Apa saja yang berlaku dalam dapat mata dia, berlaku dalam diri dia dalam hidup hari-hari, hati ada ta'alluq dengan akhirat. Ingat kepada akhirat semata. Lepas tu dia kata pula dah, sekiranya harap dia dengan takut dia sama tinggi. Sayyidina Umar ni, sekiranya kalaulah semua manusia masuk neraka belaka, semua manusia neraka belaka, ambil pada Nabi Adam sampai kiamat semua manusia masuk neraka belaka, malaikat seorang ya hak boleh masuk syurga. Aku haraplah hak seorang tu aku haraplah, harap kepada Allah hak seorang hak tak masuk neraka masuk syurga tu aku harap tu aku harap aku hak tu. Tu nak bayar apa? Harap Sayyidina Umar begitu tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah juga takwa dia tinggi juga. Sekiranya semua hamba Allah Ta'ala masuk syurga belaka, semua syurga belaka, tak ada masuk syurga belaka, malaikat seorang ya orang ni tak selamat, kena masuk neraka orang ni. Orang lain boleh masuk syurga belaka, ya seorang ya kena masuk neraka. Allah, aku takutlah hak seorang tu kena kat aku. Bimbanglah takut hak seorang hak masuk dalam neraka tu kena atas aku. Ini takwa dia tinggi juga. Ni Sayyidina Umar sama tinggi di antara harap dengan takut dia kepada Allah. Harap kepada Allah pun tinggi, takut kepada Allah pun tinggi juga. Gitulah deh. Kita pun supalah harap kita kena ada juga kepada Allah. Jangan takut semata-mata takut kau tu takut kau ni menyebabkan bimbang-bimbang takut putus harap Harap pun supaya juga jangan harap semata-mata harap doa hingga siapa tak buatkan segala perintah. Tak apa Tuhan apung tu aku tak mayar pun. Harap doa. Tak apalah, tak ada hal kita minum arak, minum ketung pun dekat-dekat nak mati, tak ada pelik sikit tu pun dosa kita sikit yang minum arak. Jangan sedap. Jangan sedap. Harap we sama imbang panggil. Di antara harap kita kepada Allah dan takwa kita kepada Allah we sama tinggi deh. Ini nak wayak sikit banyak sejarah ataupun kisah sirah hidup Sayyidina Umar adalah mertua Nabi SAW. Maka hadis ni riwayat daripada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar katakan dalam sebuah hadis yang diriwayat daripada Sayyidina Umar kata, setelah selesai daripada peperangan Khaybar, perang di zaman Nabi hari itu banyak berlaku peperangan. Lebih lagi masa Nabi hidup ni, kalau tak silap lah maklumat yang kita tahu, waktu zaman Nabi zaman Nabi ni berlaku 27 kali peperangan. Dengan musyrikin, dengan Yahudi berlaku peperangan, dengan Kristian, Fort Rom, kita panggil Fort Rom, banyak berlaku peperangan, lebih kurang 27 kali zaman Nabi lah. Lepas pada Nabi wafat tu ada banyak pula dah peperangan di antara umat Islam dengan orang kafir tu. Zaman Sayyidina Abu Bakar berlaku peperangan, Sayyidina Umar peperangan, banyak berlaku peperangan dalam Islam ni. Cuma nak royak zaman Nabi lebih kurang 21 kali berlaku peperangan. Peperangan besar-besar, peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan Khandaq, besar-besar, dan peperangan Hunain, Fathul Makkah. Maka dalam banyak peperangan ada satu peperangan panggil peperangan Khaybar. Maka dalam peperangan ni hak berkait dengan hadis ni, sabit kata setiap langkah Rasulullah, walaupun di dalam peperangan, walaupun dah bergapo pun ada pengajaran berlaku, ada hukum hakam berkaitan dalam tu. Walaupun dalam peperangan ada hukum dalam tu. Apa saja hak Rasulullah kata, apa saja hak Rasulullah buat, ada ajaran Islam di dalam tu. Maka dalam satu peperangan panggil peperangan Khaybar. Khaybar ni adalah nama satu bandar. Nama satu bandar yang duduk sebelah utara daripada bandar Madinah.
lebih kurang dalam 160 lebih lah, 160 kilo lebih duduk di Madinah nak pergi di bandar Khaybar ni lebih kurang dalam 163 kilo lah. Mana Khaybar ni satu bandar orang Yahudi masa tu, masa Rasulullah dulu orang Yahudi duduk di bandar tu. Kenapa boleh Rasulullah pergi serai puak ni puak Yahudi Khaybar ni? Kerana puak Yahudi Khaybar ni jadi orang penyokong yang kuat sekali bagi musyrikin Mekah waktu mana berlaku peperangan Khandaq. Dia orang itu dia orang beri sokong dia orang duduk lek belakang, orang bengelang, orang juri harta, berjuri alat senjata. Dia ni golongan Yahudi yang duduk di Khaybar ni. Maka Rasulullah bila tahu berita ni, Rasulullah masuk serai. Bila serai ni berlaku pertempuran baku peperangan di antara umat Islam dengan puak Yahudi di Khaybar. Bila berlaku ni, tengok apa yang riwayat dalam hadis ni. Maka setelah daripada selesai peperangan Khaybar, ada segulungan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang menghadap beliau, kemudian mereka sahabat itu berkata, si fulan itu mati syahid dan si fulan itu mati syahid, sehingga akhirnya mereka menyebutkan nama seorang laki-laki, lalu mereka berkata si fulan itu juga mati syahid. Bila begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak, sama sekali tidak. Si fulan itu saya lihat dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Masuk dalam api neraka. Kerana apa? Kerana menyembunyikan sehelai selindang ataupun syok perawi hadis itu sehelai baju. Ada riwayat kata sehelai selindang. Selindang ni kain ni lah, kain hot tak tahu. Ni. Ataupun ada riwayat hadis yang lain selah baju. Selah baju tu kurang daripada selah baju tu hak kurang daripada harta rampasan. Mati dalam medan perang dah. Mati bersama perang dengan Rasulullah dah. Orang mati dalam medan perang ni, perang mati syahid lah kita panggil. Perang dengan kafir. Bila mati dalam medan perang dengan kafir ni ada keistimewaan. Orang mati syahid ni. Kerana mati syahid makna apa? Syahid ni saksi. Jadi saksi. Orang mati syahid ni banyak istimewa dia. Ada kita sebutlah di antara tiga istimewa. 3 perkara kehebatan bagi orang mati dalam medan perang. Mati perang lawan kafir kita panggil. Di antaranya waktu dia mati tu, tak kira mati kena tikai kalau zaman dulu, kena pedai catah tekak butuh, ataupun mati kerana tindih di kuda kalau zaman dulu ya, perang macam tu, kuda perang kena panah kena tikai, kena catah putus tekak, mati kena tikai lek belakang, apa sajalah hak yang mati dalam peperangan zaman dulu. Kalau zaman ni mati kena bom, kena pedai, ataupun kena tindih di peluru ke di gapo dalam peperangan hak zaman ni. Lebih lagi zaman ni canggih cara peperangan. Mati dalam peperangan dengan kafir ni, waktu mana Allah Ta'ala tangga tubik roh dia tu, waktu tu dia lebih lazat daripada apa-apa lagi. Kerana kalau mati biasa Allah sakit roh kita nak tangga tubik daripada jasad kita ni, balas mana dia memik pedai 1000 putung pedai tikai sekaligus di tubuh badan kita. Ini sakitnya, azabnya waktu mana Allah nak tangga roh tubik pada jasad kita ni, balas mana orang ambil pedai beratus-ratus cicir di tubuh kita sekaligus. Ada sebut lain-lain orang yang sakit waktu mana dia mati ni, balas mana ambil kayu yang berduri keliling, pergi hola dalam kapah yang basah, tarik beruh tubik sekaligus. Gitulah waktu mana malaikat tarik roh tubik daripada tubuh orang yang mati. Roh dia tu sakit. Mati mana tu? Mati biasa, tak ada mati dalam medan perang. Ada pun orang mati syahid dalam medan perang ni, mati melawan apa panggil lawan dengan kafir ni, tak ada sakit tu. Tak ada. Itu istimewa bagi orang mati dalam mati syahid dalam medan perang dengan kafir ni. Istimewa dia tu tak ada sakit. Tak ada sakit. Yang keduanya istimewa dia tak ada azab kubur. Fitnah kubur tak ada. Selamat dia daripada fitnah kubur. Tak ada soal muka nakir, tak ada hipik teh kubur, tak ada api, tak ada kala, tak ada ular,
Tak ada segala-gala hak sebut tentang dengan azab kubur, fitnah kubur, habis. Selamat dia daripada orang panggil atau fitnah kubur. Selamat. Lagi pula dah yang ketiga, orang hak mati syahid tadi tu selamat daripada orang panggil soal di pada mahsyar sana tu. Hisab. Hisab tak ada. Tak ada hisab. Hisab kata amalan mu lah mana hari tu, mu buat orang mana weh, apa saja hak berkait dengan mu, tak ada. Hisab tak ada di akhirat gigi. Ini istimewa bagi orang mati syahid. Sebab tu kita kena ada niat. Niat teh hati kita hidup nak mati syahid. Siapa-siapa dia yang mati dengan tanpa niat untuk nak mati syahid, maka orang ni mati dalam gulungnya jahiliyah. Mati dalam orang jahiliyah. Ada niat lah. Niat aku nak mati syahid, ya Allah, aku nak mati syahid. Habu nak mati tak saya mati syahid tu takdir dari Allah, Tuhan pilih belaka dah, siap belaka dah diluh. Cuma niat teh kita tu biadalah. Kenapa? Kerana orang mati syahid ni istimewa. Allah Ta'ala sendiri firman dalam Quran, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwata. Jangan kamu sangka bahawa orang yang mati di dalam di dalam perang pada jalan Allah Ta'ala pada jalan Allah tu, jangan kamu sangka kata orang tu mati. Jangan kamu sangka kata mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka itu hidup di sisi Allah, dapat rezeki daripada Allah, walaupun dia tu nampak pada zahir mati, hakikat sebenar dia hidup. Habis tu orang mati syahid, haram mani ke dia, haram semaya atas dia. Cumanya kapal dengan tanah dua ya. Ada riwayat kata kapal dengan tanah, ada riwayat lain kapal pun tak. Sekiranya kalau dia pakai dia tu cukup dah, pakai kapal dengan pakai hak yang mati dalam medan perang itulah. Hanya tanah saja ya. Kerana apa? Kerana kalau kita pergi mani ke dia, darah hak dia tu, darah hak yang mati tu, kaya baru kena tikai tu, darah dia tu akan jadi misk, akan jadi bau-bau kasturi di akhirat sana. Tiba-tiba kita pergi basuh tu baik, dan paruk-paruk dia tu akan jadi sebagaimana yud. Kalulah dadu ataupun kita panggil orang pangkat tinggi, ada ke ada bitai poti gopak bitai, ada dengan cekong, ada dengan pucuk gebong tak. Sebanyak mana kita panggil paruk dengan kena bedi, kena tikai, kena berapa, sebanyak mana sebanyak itulah pangkat dia di sisi Allah di akhirat sana lah. Di akhirat sana pangkat dia di sisi Tuhan akhirat sana nyata. Dan ruh-ruh orang mati syahid ni Allah Ta'ala bubuh di dalam biar burung warna hijau. Sekarang ni sedang terbang di dalam syurga dah belah-belah. Allah, itu keistimewaan orang mati syahid. Maka mati syahid ia ada dua, mati syahid dunia dan syahid akhirat. Ada riwayat kata tiga, syahid dunia, syahid akhirat, lepas tu syahid dunia akhirat. Syahid dunia lagu mana? Syahid dunia tak adilah. Syahid orang yang mati dalam medan perang, berlawan dengan kapal laknat, lawan dengan kapal harbi. Ini panggil syahid dunia. Satu lagi orang panggil syahid akhirat. Syahid akhirat lagu mana weh? Syahid akhirat ni ialah orang yang mati tapi tak ada mati dalam medan perang, mati kejut kita panggil. Mati terkejut, mati terbakar, mati lemah, mati beranak, mati kena tindih dibangun ni. Itu semua masuk dalam kata syahid akhirat. Lagu mana boleh panggil syahid akhirat? Syahid dia saat ni tu, walaupun kata dia mati tak ada oleh medan perang, tapi pala dia tu belah mana, pala orang mati syahid juga. Bila dapat akhirat sana boleh. Ini panggil mati syahid akhirat. Lalu tu kita duk cerita bab mati syahid ni, kat mana, apa maksud ni? Ini berkaitan dengan hadis hak riwayat daripada Sayyidina Umar ni. Sayyidina Umar riwayat atau ada satu ketika ni, ketika berlaku peperangan Khaybar, orang sahabat Nabi kata depan Rasulullah, ya Rasulullah, orang ni masuk syurga, orang ni mati syahid, orang ni mati syahid, orang tu mati syahid. Rasulullah kata, dah, orang ni dak sekali. Walaupun dia mati dalam medan perang, tapi dia tak mati sebagaimana orang mati syahid. Kih ke apa? Kih oleh kerana ada pakaian dia, baju ataupun selendang yang dia pakai ni hasil daripada dia ambil harta rapah, dia ropok, dia curi bagi orang. Nak royak kata orang yang kehebat sekali mati dalam medan perang pun, tapi bila sakut dalam bak harta milik orang ni, harta sakut orang ni, harta gimbik dengan secara rapah ropok ni,
tak dapat lagi syahid. Ni yang nak ayat atau bagai pun bagai hak kecil, bagai kita atau ada harta orang ni sekalipun mati dalam medan perang pun tak boleh lagi nak masuk dalam kalangan orang mati syahid. Ni kena jaga. Itu arti hadis. Keterangan riwayat keterangan hadis dua-dua tadi tu, Islam melarang siapa sahaja daripada mengambil hak milik orang lain. Ambil hak milik orang lain tanpa kebenaran daripada tuan yang memiliki harta tersebut. Ini larang. Jangan demik. Bagi orang habis tu kita kata, tak apa yang ni, kalau minta nyawi kalau jangan. Jangan kita buat skor gitu. Kalau minta nyawi, ambil dulu Ada juga orang mudah-mudah gitu. Ambil dulu tu, tahu? Lagu mana kira? Ambil dulu kita pergi guna punah. Apa-apa kira ayat tu nampak muka baik lain tu, setuju tak muka baik lain tu, nampak kering muka-muka tu, tak ayat dulu. Alih-alih kena ayat ni Islam ni mengambil ambil besar benar. Larang kita kena ambil milik orang dengan tak ada kebenaran daripada orang hak milik ke harta. Islam sangat menghargai hak milik peribadi seorang, hak suatu dia. Ni hak milik suatu dia, kita pandang tak leh. Jangan ambil, jangan kita pandang-pandang, jangan dia kata tak apa kalau kita tak minta punya beri. Jangan. Maka siapa yang mengambil hak milik orang lain, hendaklah ia segera menyerahkan nyonya hak orang kembali kepada pemiliknya. Pemilik orang hak milik kita ambil tu harta tu lah. Walaupun benda itu hanya sedikit saja tak boleh. Benda tu sikit ya sekerih apa contoh tadi. Mesti ambil sekerih buat daun kok bakar ni. Nama tahu sekarang dapat ke 5 kau tak kena kira juga tak boleh. Aku tahu nak taklik. Kalau kering habis dah hilang dah bayar 5 kau. Ni duit 5 kau kering mengkumik marah anak aku duk main mana malah ai. Bayar klik. Aku tahu tu atau tak apa kering barulah halal. Kalau tu atau gitu duk sakuk sampai karak gigi. Sampai kiamat gigi dengan bak kering tak ada masuk dengan aku. Seseorang boleh dimasukkan ke dalam neraka akibat daripada mengambil sebatai kayu miswak saja, iaitu apabila ia mengagak rengeh hal itu dan mati di dalam keadaan yang tidak sempat untuk meminta halal dari tuan punya barang yang tersebut, masuk dalam neraka lah dia. Begitu kita yang main-main jangan berengek-engek perkara-perkara orang bagi orang, jangan oleh itu kata tuan pengarah, hendaklah kita berhati-hati, beringatlah berhati-hati ni, beringat cuma-cuma harta orang. Berhati-hati, beringat cuma-cuma. Kalau kita bermuamalah dengan orang lain, biasa masa menego muamalah ni, menego jual beli, nak jual nak bergapo ni bukan tak boleh. Islam boleh dia jual, halal jual dah. Tapi cara berjual, cara kita nak timbangin, nak bergapo ni betul. Jangan main silap-silap, jangan main tipu-tipu dalam menego kita. Bermuamalah dengan orang lain, dan hendaklah kita menjauhi harta-harta yang haram. Tak sambil lah walaupun boleh banyak pun. Kalau kita buat gini boleh 2,000, kalau buat baik ni boleh sekat 1,200, 1,300 ya. Tak ada dah 800. Buat gini boleh 2,000 ni, tapi hak kita buat gini haram. Kalau hak kita buat gini hak boleh 1,200 ni halal. Biar halal tu lah, tak ada walaupun tekah 4,500 pun dah haram nak buat mana ni. Nak buat gapo haram tak ada, tak cukup. Tak cukup sama orang makan harta haram ni, tak cukup. Pas boleh nak pula, bila masuk dalam perut ni harta haram, bila masuk dalam diri kita jadi daging darah harta haram, tak ada. Lepas pada dosa dah, lepas pada kata akhirat gigi masuk neraka dah, segala amalan hak ia buat tak kira semaya, puasa, baca Quran, mengatib, zikir, Tuhan tak terima. Tuhan tak terima. Dengan sabit dalam satu hadis Nabi SAW sebut, la yaqbalullahu salatan mri'in fi jawfihi haramun. Allah tak terima semaya orang yang ada dalam perut dia makan ni hasil daripada harta haram. Tuhan tak terima semaya. Hasilnya haram, nego tak betul. Lah ni nego ketung, la ilaha illallah. Boleh lah pok-pok nego ketung lah ni weh. Boleh lah kita kaya raya serenok lah, buat lari buat guni 5 guni. Ni nasihat ni, bukan menganying ni nasihat. Dengarlah weh, orang-orang duk menego je bagai tak betul.
Yalah, boleh banyak sungguh. Sekali waktu baik, sekali waktu lari 4 guni 5 guni, oh boleh buat 3,000 4,000 10,000 boleh. Yalah boleh, tapi tak pandai bewe. Tak ada bewe puno habis budak muda dengan sebab kita la ilaha illallah. Habis budak-budak muda punah dengan sebab usaha kita. Boleh duit kita tak betul dah dengan hukum Tuhan. Habis budak-budak muda punah dengan sebab usaha kita. Oh, dapat Allah Ta'ala gigi panjang bercara harta tak betul lagi. Orang penuh dengan sebab kita berapa banyak. Habis pemuda-pemuda lah ni tak kena sejik, tak kena surah bala, tak reti agama, berlawan ibu bapa. Allah dengan sebab usaha yang kita duk kacau tu. Fikir baik-baiklah, fikir banyak kali sikit. Fikir banyak kali, kita bukan hidup sekat ni. Lepas pada hidup kita petang mati. Lepas pada mati hidup kelik kita akan bercara waktu mana kita kerja di dunia ni habis. Kalau hak baik selamat lah. Baik hidup kita, jagakan amalan hidup kita, jaga kerja buat tak ada haram, selamat lah. Kalau dalam hidup kita banyak kerja haram, banyak kerja di neraka kepada Allah, lebih lagi kerja yang menyebabkan rosak orang lain dengan sebab kita, tak tahu. Allah, jaga. Fikir-fikirlah. Fikir bukan nak kata apa dak ni. Kadang-kadang kita nak beri rasa hati, kena sebut gini kan. Ya kena sebut gini lah. Nak royak dengan secara bergaluh gitu lah. Wadulah, jiwa dan ketung. Nyanyi budak-budak. Mana kita nak ada rasa, mana kita ada sentuh, kita kena sebut dengan secara gini. Dengan secara beri ada kesedaran. Beri ada kesedaran. Bila lagi dah nak khabar lama dah. Kita duk main lagu tu, bila lagi nak khabar? Cuba jawab kau. Bila lagi nak khabar? Dah lama dah bertahun-tahun dah setara tu ya. Kaca duk menega, kaca duk berjual, kaca duk gapo habis pun budak-budak dengan sebab kita nyok tu ya kita. Teban-teban terik-terik boleh lah. Seni sehari dua boleh beli kereta, wang mah boleh duk umur seni. Akhir gi kano kita akhir gi kano. Itu kita suluh jauh ke. Kita suluh bukan sekadar esok rusak nu, lepas pada mati nu. Suluh jauh sikit kok. Suluh jauh, lepas pada mati aku akan jumpa. Mati bukan nanti 200 tahun lagi, bukan nanti 20 tahun lagi. Esok kare dah kita nak mati ni. Esok dengan kare, makna apa dekat semua dah kita nak mati. Lepas mati bertemu dengan kita dua kerja habis bunuh orang ramai dengan sebab kita tu. Tahu dah. Allah tak ada. Habis tu fikir dah. Nasihat sama-samalah nasihat ni untuk saudara kita. Hamba pun supalah, hamba pun supa bimbel-bimbel juga duk ngajar molek-molek. Abang-abang bunyi kata kok mana mereka juga tu bimbel-bimbel. Nauzubillah, minta jauh lah kita pun. Kita tak ada niat, tak ada duk tak mula kita. Minta jauh lagu tu. Supalah. Pakak kata pakak tinggal benda-benda tak oleh ni. Apa sebab Tuhan tak terima? Tuhan tak terima segala kebaikan kita, amalan. Mayat Tuhan tak terima hak lain cup. Tuhan tak terima semaya ya, cup hak lain. Kalau Tuhan tak terima sedekah, hak lain ada harapan lagi. Contoh, kita sedekah bagi takdir, sedekah. Tapi kita sedekah ya syarat sedekah nak diterima oleh Allah ada kok syarat weh. Sedekah ni bukan makna kata kita waktu duit beri boleh pahala. Daleh. Syarat ada lagi. Kita walaupun kita waktu duit kita 20 kok kita beri kepada orang susah ataupun beri kepada sijik, nak hasil pahala ada syarat. Syarat pertama duit yang kita beri tu duit hasilnya halal, baru ada pahala. Kalau duit hasilnya tu haram, daleh pahala. Nak sedekah pun nak boleh pahala sedekah tu ada syarat-syarat. Duit hasilnya halal, waktu kita beri itu niat kerana Allah, bukan ada nak tunjuk-tunjuk, bukan ada kita nak nyombong dengan orang. Lepas pada kita beri itu kita tak ada sebut-sebut pun, kita tak ada bakit-bakit pun. Ni kita tolong orang, kita beri duit kat orang, bolehlah. Siapa peria demo tak ikut kita, siapa peria demo ada kelehinan kita bakit dia tu tak akal kita lah ni dulu. Apa kali kita beri duit habis pahala kita dengan sebab apa? Dengan sebab kita pergi bakit. Allah Ta'ala kata la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu buka bakit sedekah ataupun pertolongan yang kamu pernah tolong orang dulu kala dengan kamu ukit bakit. Dah salah. Walaupun kalau atau sedekah kita Tuhan tak terima, ada harapan Tuhan terima kita baca Quran. Kalau Tuhan tak terima kita baca Quran, harap-harap Tuhan terima kita pahala zikir.
Tapi bila Allah Ta'ala tak terima ibadat semaya habis orang lain tu tak buat bila. Ni pokok dia. Semaya ni pokok. Semaya ni ada humi. Bila Tuhan terima semaya, baru ambil buat kira sedekah. Baru ambil buat kira baca Quran. Baru ambil buat kira dia berzikir ataupun dia tolong jiran orang. Jiran dia. Ini. Aku orang makan harta yang haram, makan harta yang rapah ni. Rapah orang rapah curi kita panggil tipu harta saka, Tuhan tak terima semaya. Bila Tuhan tak terima semaya habis tak pakai hak lain deh. La yaqbalu Allahu salatan mri'in fi jawfihi haram. Jaga-jagalah, jaga-jaga. Oleh itu kata tuan pengarah hendaklah kita ingat-ingatlah nak buat kerja gapo hasilnya sekuk dua tu. Jangan ambillah kalau tak kena dengan hukum Allah. Jangan ambillah hak haram tu, tak usah ambillah. Walaupun banyak setara mana pun tak usah ambillah. Dan jangan melakukan sebarang kezaliman terhadap hak milik orang lain. Jangan buat zalim pada orang. Hak orang jangan buat zalim. Ambil apa jangan. Kerana yang demikian itu boleh membawa kebinasaan yang sangat besar sekali. Kita zalim harta orang ni, zalim bagi orang ni. Ambil rapah, ambil tanah saka tipu dan nama dia, semua tu membawa kepada binasa yang sangat besar sekali. Kama dia masalah menggelapkan harta sesuatu kumpulan jamaah, pertubuhan atau negara ataupun yang diistilahkan pada masa sekarang ini dengan perkataan korupsi. Dipanggil corruption. Corruption ni pun satu juga. Satu juga corruption ni. Biasa masa nak buat satu-satu urusan, nak buat satu kerongkang ni, sumak duit kita panggil. Sumak duit, lepas tu supaya hasil hak ya nak hak besar lagi tu. Tu secara tak betul saja tu kalau kira dengan hukum. Kalau kira dengan undang-undang Allah Taala tak betul tu. Bila tak betul hasil tu haram. Bila haram tu gak masuk dalam perut kita penuh habis. Binasa habis. Adalah suatu amalan yang terkutuk dan dosa yang sangat besar. Sekalipun yang digelapkan itu hanya seharga semiliar, seharga sekadar kata selah baju saja, tak apa. Buat kerja kau ni apa kau nak beli baju. Tu panggil kata perkara ni perkara tak betul lah kalau dari segi atau usaha harta tak betul dengan hukum ni. Hadis di atas merupakan suatu amaran yang keras sekali dan peringatan yang tegas agar seorang jangan berbuat khianat terhadap hak milik orang ramai. Hak milik orang ramai itu pasti pun orang ni keluar pasti, orang ni keluar pasti supaya apa? Supaya untuk nak bamrung, nak buat biar orang ramai sana dapat baik manfaat ramai, tiba-tiba pusing jadi milik dia seorang. Yang diamanahkan ke atasnya. Tindakan keras itu akan diambil sekalipun ke atas seorang yang telah gugur, yang telah digugur dalam medan perang dengan badai berlumur darah. Ia telah mempertaruhkan nyawanya sebagai tanda kesetiaan kepada perjuangan. Apatah lagi kalau ia hanya seorang pekerja atau pegawai bebas yang tidaklah begitu bermakna bagi khidmat, bagi perkhidmatan ataupun pengorbanan yang diberikannya. Lebih lagi lah orang hok mati dalam medan perang lagi. Kita tengok pada zahir orang ni syurga dah lah. Mati lawan kapai, mati atas jalan agama, pada jalan Allah, pada zahir syurga terus kawan ni, tak ada hisab dah. Rasulullah kata dah. Kih ke apa ni? Kih ada sikit ya, selah baju ya, gimbik ngatak tu. Selah kain selindernya yo gi rapah ambil hok orang. Tak dapat manfaat sikit ya mati dalam medan perang. Apatah lagi kita tak ada mati dalam medan perang, mati dalam rumah, mati balik mutu, serta mutu hak kita balik tu ada hasil hak tak betul dengan hukum Tuhan, buat beli mutu, buat beli rumah. Allah. Ni fikir banyak kali sikit dalam bab harta pencarian hidup kita hari-hari. Cuma cuma masuk sekut dua dalam rumah kita tak sah ambil lah kalau tak kena dengan hukum Allah. Tak sah ambil lah. Kita ambil hak suci, hak bersih, hak selamat. Habislah itu lebih kurang kita baca hadis malam ni yang keempatnya tentang dengan harta orang. Kalau kita gimbik dengan harta milik orang dengan secara tak betul dengan hukum Tuhan, akhirat sana Nabi kata haram masuk dalam syurga, wajib masuk dalam neraka Allah. Na'udzubillahi min zalik. Itulah lebih kurang yang kita baca kitab hadis malam ni.
Lepas tu saudara kita nak baca komen sikit sekiranya kalau ada soalan yang kita boleh jawab, kita jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana beri salam dalam ruangan live ni, sama-sama kita berdoa sesama kita deh. Naik kelum lah ayah. Terima kasih banyak Abang Yusri Yusof, terima kasih banyak-banyak yang mana share bersama dengan kita malam ni, share di grup. Tapi nak share dalam grup ni tengok tak beres adik Yusri tengok dalam grup, dalam kelum lah kita panggil, dalam kelum hok kita nak share ni, kita tengok grup kata, tengok kelum kata. Ada setengah hari tu Tok Cha mari murid kita, dia kata apa mari duk ngajar dalam kelum dia ni, kita kelum Tok Cha ni. Ngapak Tok Cha tu gitu. Tengoklah kelum hok kita nak share ni, kita tengok kata. Jangan ikut rasa kelum kita share belaka. Kalau lah kelum tu tak sakut paut pun dengan agama kita baik-baik, so share lah. Duk hina demo tak pasal-pasal. Kadang-kadang demo duk hina, demo duk kata hudo atau fuak kokan rain duk ngajar. Macam-macam dia kata. Habis tu kita tengok-tengoklah dalam grup, dalam kelum hok kita nak share ni, tengok bis patut. Grup ni grup FC Babo, ada apa hok ni hok agama dah. Grup ni grup konlen perak. Okey main tak kong. Kita pergi share, tak masuk. Murih demo. Makna kata ni pesan ni lah deh. Pesan ni bagi saudara kita hok suka share bab agama syami. Cuma kita tilik tempat yang kita nak share, sekiranya kalau tak sepatut, kadang-kadang mendatangkan fitnah, mendatangkan perkara-perkara tak baik kelik kepada kita, atau duk ngajar apa, pok ni dah ada mak kata kita. Tengok deh. Makna gitu. Hak mana duk share, terima kasih banyak-banyak. Deh adik Yusri ni. Terima kasih semuanya pesan ni saat ni lah kita tengoklah dalam kelum hok kita nak share tu. Bolehnya kita share turun dalam kelum hak kaitan dengan agama deh, dengan agama kita. Kalau hak tak kaitan dengan agama, kelum comrong nok wacuk cu boleh tak sah lah tumo tu deh. Takut kena orang kata kita nak dengar burung tak boleh mai duk ngajar tu atau boleh dah mau pula gitu makna. Malaysia nyata alhamdulillah. Daripada mana Malaysia ni, kata-kata tempat Nun Buri Chat Chin nyato babo saya dari Sebaya, alhamdulillah. Sebaya Danau, daripada Danau ni Cha Cafe Borang Danau. InsyaAllah lah nanti lepas Covid ni kita nak pergi makan Cha Cafe Borang di Danau adik weh. Alhamdulillah. Suara jelas Maryam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana beri salam mana Banang serta ni Siang Dang Fang Chat Ustaz Ismail Hade. Jelas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Mana bagi salah hak kita tak jawab, mohon maaf banyak-banyak dah. Kita pakai jawab sekali, lepas tu mada ramah dipujuk cerak hat jai tabah kata-kata ke suara tersekak ustaz. Kata suara ada juga tersekak Muhammad Nasir ni. Daripada mana Said Cak Ceng orang lain royak Cak Ceng berlaku ni weh. Tabah lampau gapa. Malaysia jelah babo. Rantau panjang jelah kata panjang. Kelatih deh. Bacok kata-kata tepat ban re kapong re. Kapo dua nyato juga. Dia berdua. Alhamdulillah. Sekata-kata tepat ni hak mana kita tak sebut nama deh, hak mana komen bersama dengan kita malam ni mohon maaf banyak-banyak deh, mohon maaf banyak-banyak. Ada banyak ke duk royak nyata gitu. Terima kasih yang bersama dengan kita. InsyaAllah lah kita boleh buat hubung Malik esok pula sekiranya kalau tak ada uzur ke, tak ada halang ke apa, kita buat ginilah nak Malik deh. Suka ke tak weh, dan mohon bersama duk ngaji dengan kita ni, boleh dengar hadis nak Malik ni. Adalah mana wasa weh, wasa muak ke lagu mana weh. เพื่อนขอยืมตังค์แป๊บเดียวนะพรุ่งนี้จ่ายคนพูดแบบนี้สวงมา dia kata esok nak bayar esok 3 bulan 3 tahun nak oleh nak oleh abang-abang bunyi kata mati dah orang butai tu. Tapi kalau lah sikit sebanyak halal lah bagi dia. Mana-mana saudara kita yang bergetar duit kita bagai sikit ya, sekadar kata 2, 30, 100, 200, bila bunyi khabar kata ya tak ada dah halal lah.
insya-Allah dengan sebab kita beri halal ke dia, kita beri kemudahan dia, Allah memudahkan segala urusan kita di akhirat sana deh. Gitulah. Malaikat banyak tahu nak halal gak main beratus ribu. Beratus ribu, 230,000 tu kena kira lah. Bila dia mati ada tinggal saka, belum pada nak bagi saka ya kena bayar dulu hutang. Tu kita royaklah kepada waris dia. Royak tu ya ada hutang duit kita hari tu, masa ya ada ya tu dulu. Masa ya ada ya hidup dulu ya hutang duit kita 30,000. Royak. Kalau ada sikit-sikit 100, 200, 230 kok tu halal-halal lah bila bunyi khabar kata dia mati deh. Terima kasih Babo Ticu ai nasihat sama-sama deh. Sama-sama abe Asmin kita tu. Sama-sama. Cai Babo bang ti au kangkeng. Ban kon tam liang. Au keng. Au kangkeng ada. Yo ya tak ada ni orang biasa masuk gimbik gula sama orang ni. Dia mau nak gula nak berjamu orang, dia nak berjamu je buat klik dah 2 3 catung janganlah. Biasa tu bergaduh lah hak dulu nak buat ranah dah. Hak dulu kita tak tahu ramak kita setara mana. Minta maaf lah hak dulu. Kalau tuan tak ada dah, tuan meninggal dah, istighfar. Istighfar dengan Allah banyak-banyak, semoga Allah Taala beri kemudahan di akhirat kita deh. Ni banyak royak kata di kampung masing-masing lah di kampung masing-masing hak bersama dengan kita malam ni royak di kampung tu jelas, di kampung ni jelas. Ya sebenarnya bab-bab hukum ni kalulah hukum kita tak ada rumah mana bab-bab hukum ni ada duk jawab mana lah. Sekadar kata tazkirah lah. Tazkirah memperingatkan kau datu lah. Jawab-jawab hukum ni kena nung Dr. Abdullah Abu Bakar, Dr. Allah kita boleh. Kalulah kita ada masalah lekat hukum, lekat masalah gapo nak selesaikan hukum, bersamalah dengan paid Dr. Abdullah Abu Bakar, Dr. Allah kita jihad tu deh. Mana-mana hak lekat masalah. Sekadar kata sikit-sikit masalah hak biasa, bolehlah kita jawab tu. Ilmu fiqh bila ngajar apa ya di luar ni tak ada boleh mula lagi deh. Mohon kita duk ngajar di balasah, ngajar di sijik, ngajar di rumah orang tu. Sekarang orang ada yang tempat kita duduk sekarang ni Covid sedang tersebar ni, kau ramai jadi tak ada mula lagi. Habis tu kita buat gini ni buat rumah ni, rumah hamba sendiri. Buat sore tak ada orang dengar sore habuk pun. Malaikat ada jin. ada jin sore dua tak tahu hak tu. Deh. Jangan ngosek sudahlah dengan molek-molek. Deh. Assalamualaikum, saya daripada Melaka je lah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Daripada KL. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersama-sama dengan saudara kita ni. Mari belakang ni, esok lah kita pula dah. Esok kita berjumpa pula. Kalau lah tak ada uzur ke apa, kita dah ada buat shading ni, nak buat le pagi. Nampak ke mana? Lepas pada subuh sama tahu nak isyraq, kita buat sedikit tazkirah. Boleh setengah jam ataupun 40 minit. Kalaulah saudara-saudara kita berasa molek juga, rasa pun nak ngaji waktu tu juga, boleh kita bersama insya-Allah. Kalau tak ada kesusahan ke apa, tak ada halangan ke apa tu juga, kita mulalah esok ke tidak ke rusak ke. Jadi ni kita ni kadang-kadang lepas pada maya subuh tu, lepas pada isyraq tu kadang-kadang nak menjemput dia maya hajat dan mau gapo dia banyak ada kerja. Kalaulah tak ada hak bab maya hajat, tak ada gapo ni, boleh kita nak ambil masa tu sikit sama taga nak solat, sama taga nak masuk isyraq tu. Boleh kita buat sikit sekadar tengah jam ataupun 40 minit deh. Alhamdulillah hari di malam ni sekadar ni lah, lebih kurang dalam masa sejam dekat dengan sejam setengah deh. Kita sisip hadis ayah main bikai tak ada kita tak ada jual ada ya. Kalau kita pergi di jalan ada mungkin di jalan, mungkin di petani ada, tapi kita duduk di pada besar ni tak ada kedai kita. Tandanya lah orang duduk kat hutan ni, kalau ada saing kita, ada pedia-pedia waris kita duduk kat hutan ni ataupun duduk jalan, kita boleh suruh dia pergi beli wik kita. Boleh tak pergi beli kita di kedai kita, dalam kedai kita jalan kita ni, lepas tu suruh dia hantar mari.
Nah, lagu tu lah. Lalu ni senang berlaku. Cara konsum lah ni. Ada keri, ada gapo dah. Apa tanya gitu deh. Di malam ni akhirnya sekat ni dulu. Saudara kita. Terima kasih banyak-banyak segala perhatian. Dan mohon maaf banyaklah. Segala salah, silap, kasar bahasa. Berasa tak sedap dengar. Minta maaf lah banyak-banyak saudara kita. Jadi yang mengakhirilah malam ni dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna al-'arifina billah, Allahumma ja'alna al-mu'minin, Allahumma barik ilmana, Allahumma zidna 'uluman nafi'ah, Allahumma ja'al akhir kalamna la ilaha illallah, Allahumma ya 'alim 'allimna min ilmika ma tarda bihi 'anna wa la tu'akhizna bima ta'lamuhu minna. Ya Halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وأبواب الرزق وأبواب البركة وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.